Assalamualaikum Dr. Musyayadah binti Ahmadun. Saya Zulkifli Bojeng akan membentangkan pengenalan bagi isu-isu gejala rasuah dan cabaran menanganinya di Malaysia. Rasuah telah wujud sekian lamanya dan sehingga ke hari ini gejala rasuah masih berleluasa. Rasuah atau lebih dikenali sebagai riswah yang diambil dari perkataan Arab yang membawa maksud tali yang diikat pada timba dan digunakan untuk mengambil air dari perigi. Sofyan 2008. Definisi rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Contoh suapan adalah seperti wang, hadiah, bonus dan lain-lain lagi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah agensi tunggal kerajaan yang mempunyai bidang kuasa perundangan SPRM pada 2009 untuk menyiasat dan mencegah sebarang bentuk perlakuan rasuah serta salah guna kuasa. Menurut data statistik dari SPRM, bermula tahun 2022 sebanyak 909 kes, 2023 1137 kes dan 5 bulan pertama tahun 2024 sudah mempunyai sebanyak 581 kes. Secara umumnya, rasuah bukan sahaja jenayah menurut undang-undang, malah merupakan satu perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukum melakukannya adalah berdosa besar. Pendidikan anti rasuah perlu sentiasa dilaksanakan bagi menyampaikan maklumat anti rasuah secara berterusan kepada setiap lapisan masyarakat dan meningkatkan kesedaran dan keyakinan masyarakat terhadap usaha pencegahan rasuah di Malaysia. Masyarakat yang ingin melaporkan sebarang kejadian berkaitan dengan rasuah tidak perlu gentar untuk membantu membanteras kes rasuah kerana pemberi maklumat akan dilindungi di bawah Seksyen 65 atau SPRM 2009. Dengan adanya masyarakat yang prihatin, ini sedikit sebanyak dapat membantu kerajaan dan pihak SPRM bagi mencegah gejala rasuah di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Gejala rasuah merujuk kepada tanda-tanda atau manifestasi yang menunjukkan berlakunya amalan rasuah dalam sesuatu sistem atau organisasi. Berikut adalah beberapa gejala atau tanda-tanda rasuah yang seringkali ditemui. Yang pertama adalah salah guna kuasa. Salah guna kuasa merujuk kepada penggunaan kuasa atau kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk tujuan peribadi atau secara tidak sah, bukannya untuk kepentingan awam atau organisasi yang diberi kepercayaan. Seterusnya, ketirisan dalam penguatkuasaan undang-undang. Ketirisan dalam penguatkuasaan undang-undang merujuk kepada kelemahan atau kegagalan sistem penguatkuasaan dalam memastikan undang-undang dipatuhi secara konsisten dan berkesan. Selain daripada itu, pengaruh dan tekanan politik. Pengaruh dan tekanan politik pula merujuk kepada usaha pihak tertentu menggunakan kuasa atau kedudukan mereka untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pemerintah, pegawai atau institusi bagi mencapai tujuan peribadi, parti atau kumpulan tertentu. Seterusnya adalah layanan istimewa. Layanan istimewa dalam konteks gejala rasuah pula merujuk kepada pemberian keistimewaan atau kelebihan kepada individu atau kumpulan tertentu berdasarkan hubungan peribadi, politik atau kewangan dan bukannya berdasarkan merit atau kelayakan. Akhir sekali, salah satu isu dalam gejala rasuah adalah pembelian suara dan sokongan. Pembelian suara dan sokongan merujuk kepada amalan memberi hadiah, wang atau faedah lain kepada individu atau kumpulan untuk mempengaruhi mereka supaya menyokong atau mengundi bagi pihak tertentu, biasanya dalam konteks pilihan raya atau keputusan politik. Rasuah merupakan masalah yang kompleks dan luas yang memberikan kesan negatif kepada setiap lapisan masyarakat. Di Malaysia,
Masalah ini telah mencapai tahap kritikal dan statistik yang menunjukkan peningkatan mendadak dalam jumlah kes penangkapan dari tahun 2014 sehingga 2021 adalah sebanyak 205% dari 552 kes kepada 1,125 kes. Jumlah kerugian akibat rasuah dianggar hampir 1.8 trilion, Rahman 2022. Artikel ini membincangkan kesan rasuah terhadap masyarakat, agama, bangsa dan negara berdasarkan analisis faktor-faktor gejala rasuah dan cabaran menanganinya di Malaysia. Rasuah memberi kesan yang mendalam terhadap masyarakat. Pada tahap asas, rasuah melumpuhkan fungsi organisasi, menyebabkan kelemahan dalam pentadbiran dan kekacauan dalam pengurusan. Apabila pegawai yang terlibat dalam rasuah memegang jawatan yang tinggi, mereka cenderung untuk memanipulasikan sistem untuk kepentingan peribadi mereka, mengabaikan keperluan organisasi dan masyarakat. Ini menyebabkan ketidakcekapan dalam operasi harian organisasi yang akhirnya menjejaskan keberkesanan dan produktiviti organisasi tersebut. Seterusnya, rasuah juga memberi kesan terhadap ekonomi. Dana awam yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diselewengkan untuk kepentingan individu. Pelabur asing hilang kepercayaan terhadap sistem pentadbiran yang korup, cenderung untuk tidak melabur di negara tersebut. Perkara ini akan memberi kesan kepada kekurangan pelaburan dan pembangunan ekonomi yang terbantut. Situasi ini amat merugikan negara, terutamanya dalam jangka masa yang panjang, kerana pelaburan asing adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan. Rasuah juga memberi kesan kepada pelbagai masalah sosial dalam kalangan pekerja dan masyarakat umum. Kehilangan moral dan etika, hilangnya kepercayaan antara rakan sekerja dan peningkatan ketidakpuasan hati adalah antara kesan langsung yang dialami oleh masyarakat akibat rasuah. Kesan ini boleh menyebabkan keruntuhan sosial dan peningkatan jenayah lain seperti pencurian dan penipuan. Lebih membimbangkan apabila rasuah menjadi norma dalam masyarakat, ia sukar untuk dibenteras kerana telah menjadi sebahagian daripada budaya sosial yang diterima orang ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Carmila Kalfi. Pada hari ini saya akan bentang berkenaan dengan kesan rasuah terhadap agama, bangsa dan negara. Mengikut kajian Daud 2019 dari perspektif agama, rasuah merosakkan nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Dalam Islam, rasuah bukan sahaja dianggap sebagai jenayah undang-undang tetapi juga sebagai dosa besar. Imam Syafi'i menegaskan bahawa kitabnya bahawa haram bagi seorang hakim menerima rasuah. Ini menunjukkan betapa seriusnya isu rasuah dalam konteks agama. Rasuah menunjukkan penurunan dalam kepatuhan kepada ajaran agama dan nilai moral kerana individu yang terlibat sanggup mengabaikan prinsip-prinsip agama demi keuntungan pribadi. Mereka yang terlibat dalam rasuah seringkali kehilangan integriti dan tidak berpegang teguh kepada prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agama mereka. Mengikut kajian Institut Pengajian Tinggi 2020, rasuah juga mencemarkan imej bangsa di mata dunia. Apabila jabatan rasuah berprofil tinggi seperti 1MDB dan Jabatan Air Sabah didedahkan, kepercayaan antara bangsa terhadap Malaysia merosot. Pelabur luar dan negara-negara lain mula melihat Malaysia sebagai negara yang bankrupt, yang mengurangkan minat mereka untuk bekerjasama atau melabur di Malaysia. Imej negara tercemar apabila kes-kes rasuah ini menjadi berita utama di peringkat antarabangsa, menjadikan Malaysia kurang menarik sebagai destinasi pelaburan dan rakan dagang. Di peringkat negara, rasuah menyebabkan kehilangan dana awam yang besar. Dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan rakyat diselewengkan untuk kepentingan peribadi. Ini menyebabkan kemunduran dalam pembangunan negara dan mengakibatkan masalah kewangan yang serius. Apabila dana awam tidak digunakan dengan betul, pembangunan infrastruktur menjadi terbantut dan perkhidmatan asas seperti pendidikan dan kesihatan terjejas. Ini mengakibatkan penurunan kualiti hidup rakyat,
meningkatkan kadar kemiskinan dan mengurangkan kesejahteraan umum. Rasuah juga menyumbang kepada kelemahan sistem pentadbiran negara. Pegawai yang terlibat dalam rasuah mungkin memanipulasi sistem untuk melindungi kepentingan mereka, mengakibatkan ketidakcekapan dalam pentadbiran dan pelaksanaan dasar. Ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan pentadbiran yang seterusnya menjejaskan pembangunan negara. Ketika sistem pentadbiran lemah, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan merosot yang membawa kepada ketidakstabilan sosial dan politik. Rasuah menghalang reformasi dan pembaharuan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pentadbiran, menjadikan usaha untuk memperbaiki keadaan semakin sukar. Gejala rasuah di Malaysia dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalaman yang berakar umbi dalam sistem pentadbiran, budaya, organisasi dan aspek individu. Berikut adalah beberapa faktor dalaman utama yang menyumbang kepada berlakunya rasuah. Pertama sekali ialah kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang, iaitu ketidakcukupan penguatkuasaan. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah atau tidak konsisten menyebabkan berlaku rasuah, kurang berasa takut terhadap tindakan undang-undang tersebut. Ketelusan yang rendah. Kurangnya ketelusan dalam proses penguatkuasaan undang-undang memberi ruang kepada amalan rasuah ini untuk terus berlaku tanpa pengawasan yang ketat. Faktor yang kedua ialah kepentingan peribadi dan tekanan ekonomi. Kepentingan peribadi iaitu individu yang mementingkan keuntungan peribadi lebih cenderung untuk terlibat dalam amalan rasuah demi kepentingan sendiri. Selain itu, tekanan kewangan iaitu tekanan ekonomi dan kewangan yang dihadapi oleh kaki tangan boleh mendorong mereka untuk menerima atau meminta rasuah sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kewangan. Di samping itu, budaya dan etika kerja budaya toleransi rasuah juga menjadi salah satu faktor dalam berlakunya rasuah. Contohnya, sikap toleransi terhadap rasuah dalam kalangan pegawai dan pekerja menyebabkan amalan ini menjadi kebiasaan sewaktu bekerja. Selain itu, etika dan integriti yang rendah, iaitu kurangnya penekanan terhadap etika kerja dan integriti dalam kalangan kaki tangan awam maupun swasta. Faktor dalaman yang mempengaruhi berlakunya rasuah ialah kelemahan dalam sistem pentadbiran dan pengurusan sistem yang kompleks dan birokratik. Sebagai contoh, proses pentadbiran yang rumit dan birokratik seringkali membuka peluang untuk rasuah sebagai cara mempercepatkan urusan. Yang seterusnya, kekurangan kawalan dalaman, iaitu sistem kawalan dalaman yang lemah akan memudahkan penyelewengan dan amalan rasuah berlaku tanpa dikesan. Akhir sekali, kepimpinan yang tidak berintegriti merupakan faktor dalaman berlakunya gejala rasuah. Contoh yang buruk dari kepimpinan ialah pemimpin yang terlibat dalam amalan rasuah memberikan contoh yang buruk kepada bawahan mereka, menjadikan rasuah seolah-olah diterima dalam organisasi. Seterusnya, kurangnya accountability. Tanpa accountability yang jelas di kalangan pemimpin, amalan rasuah lebih mudah berleluasa. Sebagai kesimpulannya, mengatasi gejala rasuah memerlukan usaha bersepadu yang melibatkan pembaharuan dalam sistem pentadbiran, penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat, pendidikan dan kesedaran yang lebih tinggi, serta kepimpinan yang berintegriti. Hanya dengan langkah-langkah ini, rasuah dapat dibendung dan dihapuskan dari akar umbinya. Terdapat 3 faktor luaran yang menyumbang kepada rasuah di sektor awam. Yang pertama, gaji rendah. Kajian Kuah 1995 menyatakan bahawa gaji rendah adalah faktor utama yang menyumbang kepada rasuah. Penjawat awam yang berpendapatan rendah sering merasa tidak puas hati dengan gaji mereka. Mereka cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang memperoleh gaji lebih tinggi, menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Rasa ketidakadilan ini mendorong mereka mencari pendapatan tambahan melalui cara tidak sah seperti rasuah. Fenomena serupa ini juga berlaku di Indonesia dan China, di mana penjawat awam yang berpendapatan rendah terlibat dalam rasuah sejak zaman penjajahan lagi. Faktor yang kedua adalah tekanan kewangan dan tekanan kerja. Tekanan kewangan antara faktor-faktornya adalah kos sara hidup yang semakin meningkat, hutang yang menimbun dan bil tertunggak, dan keinginan seseorang untuk mengekalkan atau meningkatkan gaya hidup mewah. Kesannya adalah penjawat awam
yang mengalami tekanan kewangan mungkin mencari jalan pintas seperti rasuah untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka. Bagi tekanan kerja pula, antara faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja adalah yang mana sasaran pencapaian yang tidak realistik yang dikenakan oleh organisasi ataupun dalam satu jabatan, dan juga gangguan dalam jadual pekerjaan dan halangan kenaikan pangkat. Kesannya adalah penjawat awam yang tertekan mungkin melihat rasuah sebagai cara untuk memenuhi sasaran dan mendapatkan tender ataupun projek. Mengikut kajian Sofia 2021 menyatakan bahawa kos sara hidup yang semakin meningkat menyebabkan tekanan kepada penjawat awam. Melalui pensyarah Universiti Zaman Malaysia, Dr. Anas Afandi Ahmad berpandangan bahawa terdapat setengah pekerja yang terpaksa mengambil rasuah adalah kerana tekanan dalam industri tertentu. Dan yang ketiga adalah dasar negara, yang di mana keberkesanan undang-undang, yang mana undang-undang anti rasuah ini wujud tetapi pelaksanaannya adalah lemah. Hukuman yang dikenakan kepada pesalah rasuah juga agak tidak setimpal, menyebabkan kurangnya rasa takut dan menjadi amalan dalam masyarakat. Dari segi pengaruh politik, di mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM tidak bebas dari pengaruh politik, menyebabkan kekurangan kepercayaan kepada keberkesanannya. Ada cadangan agar SPRM ini diletakkan terus di bawah Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan ianya bebas daripada pengaruh politik. Presiden Dewan Perhimpunan Melayu Perak, iaitu Datuk Zahar Hashim, berkata dasar kerajaan yang memberi bantuan secara membuta tuli antara punca rasuah menular dalam kalangan masyarakat, khususnya orang Melayu. Daripada kajian Saifullah 2021 pula menyatakan kegagalan kerajaan membendung aktiviti rasuah ini adalah disebabkan akta rasuah itu sendiri yang tidak diperkasakan, apabila kebanyakan tindakan yang dikenakan adalah kepada mereka yang menerima rasuah sahaja, manakala yang memberi terlepas dan bebas daripada apa-apa tindakan. Selain daripada tiga faktor itu, terdapat pandangan alternatif, iaitu daripada kajian Nur Syakiran, menyatakan bahawa gaji rendah bukan faktor utama rasuah, kerana rasuah juga berlaku dalam kalangan individu berpendapatan tinggi seperti ahli korporat dan juga ahli politik. Ini menunjukkan bahawa jenis profesion dan kedudukan seseorang turut mempengaruhi kecenderungan mereka terhadap rasuah, yang mana kedudukan tinggi ini seringkali mempunyai akses kepada lebih banyak peluang untuk rasuah. Penjawat awam yang berjawatan tinggi juga mungkin lebih terlibat dalam rasuah berbanding pekerja berjawatan rendah. Sebagai cadangan, yang pertama adalah untuk peningkatan gaji sektor awam untuk mengurangkan ketidakpuasan dan juga tekanan kewangan. Yang kedua adalah dengan menawarkan sokongan kewangan dan kesejahteraan pekerja, yang mana untuk mengurangkan tekanan dan kewangan kerja ini. Ketiga, penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan bebas, yang mana kerajaan harus memastikan undang-undang rasuah dikuatkuasakan dengan lebih berkesan dan bebas daripada pengaruh politik. Jadi dengan pendekatan holistik ini, masalah rasuah dalam sektor awam akan dapat dikurangkan dan juga mewujudkan persekitaran yang lebih adil dan bersih. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.